Okay, so today we going to continue with chapter 4. Okay, so finally we are getting to our end. Okay, so before that kita tengok dulu apa yang we should cover today. So salah. So what should we cover today? Let's see. Chapter 4. What about? Okay, so what we are covering today, you can see inside the slide. Okay, basically, on the slide. And so basically, okay, so object cluster. So simple je. This is the theory part lah of the ACE kalau dia nak tanya lah. Okay, so you can read it. Okay. So basically apa IDE? IDE is application to help you to build another application. Itulah dia bahasa mudah. Why we use IDE? Because normally IDE come with the suggestion. Okay. So kalau you pakai Dev, C++, you can see that it doesn't come with a suggestion. Okay. Kalau you pakai macam Microsoft ataupun NetBeans, it will come with the suggestion. So bila you type sikit, dia akan habiskan untuk. Okay. So generally, okay, there are 5. Ini PDLC lah. Okay. Sama dengan 1, 2, 6. So first you analysis the program, then you design the solution, you implement testing. So basically when you are designing, you can use either, kalau macam siapa tu namanya, 1 to 6, you all akan pakai either flowchart ataupun pseudocode. Okay. But in siapa nama dia, in Alice, kita biasanya pakai textual textboard ataupun visual storyboard. Textual storyboard ataupun visual storyboard. Textual tu maksudnya berdasarkan ayat. Kalau visual ada gambar-gambar dia, boleh letak and then bagi tahu apa yang berlaku. Macam storyboard orang buat movie. Okay. And then ini textual. Textual biasanya kita write balik apa yang berlaku dalam coding Alice tu. Okay. Dalam bentuk ayat biasa yang pertama. Yang kedua, kita control dia punya indentation. Maksudnya bila you ada do together, you must ada juga and do together. So bila dia berada dalam do together ataupun do in order, so maksudnya dia berada dalam body compound. So by right it should be one step inside. Okay. So implementation, so kita pakai Alice lah, tak kisah version berapa. Okay. So biasanya kita pakai version 2.4 sekarang pun. So dah 3.5. Okay. And then this is how we use Alice lah. Okay. So inside Alice, so every item in the Alice adalah dibuat dalam bentuk object. Object tu maksudnya sebab Alice ni is built on Java. Okay. So if we look back to our previous lecture, the last lecture on topic 3, based on the programming paradigm, okay, Java is categorized as object-oriented paradigm. Okay. Okay. The next one, okay. So basically in IDE, kita tengoklah nanti everything is put together in there, how macam kita buat comment, okay. And then kita testing line, okay. Object. Okay. So all the elements inside satu namanya, okay. Inside Alice kita panggil dia didefinekan dalam bentuk object sebab dia berdasarkan Java, so it is object oriented programming. Okay. So everything is an object lah. So there are 3 object in the snow world. Inilah. Saya pun tak tahu apa dia tu. Okay. So objek ni maksudnya bila you bayangkan objek, patutnya kita cerita pasal kelas dulu. Baru sedap. Okay. So class maksudnya nanti kita masuk kelas. So the class can be macam kita discuss before this lah. The class can be anything. Maksudnya you kena bayangkan kelas ni bila kita bercakap. Nanti saya masukkan kelas. Saya buka teruslah. Siapa namanya? Alice. Okay. Patutnya kita start dengan kelas. Okay, so when you talk about classes, classes tu maksudnya kategori lah secara umum. Like we discussed previously. Kalau kita tengok kat sini gambar rabbit tadi, dia 2 kaki. Okay. Orang pun 2 kaki, snowman pun 2 kaki, and then what else? 2 kaki. Banyaklah. So all the object, okay, yang ber-2 kaki ni,
kelasnya kita kelaskan dia sebagai bypass. Okay. Jadi kita buka step by step. Ini saya nak tunjukkan classes dekat mana. Okay. So, as usual. Okay. So, dia ada kelas dia. So, within the class, okay, dia ada objek-objek dia. Objek dia boleh jadi macam ni, bunny, boleh jadi orang, and so on. Okay. And setiap objek tu, okay, dan setiap objek tu nanti, sudah kelas, dah dapat objek. So, setiap objek, dia akan dapat dia punya composite objek. Maksudnya, the objek mungkin akan ada dia punya tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Okay. So, maksudnya itu variable di dalam objek tu lah. Okay. The composite of the object. The object is built on what? Maksudnya dia akan ada tangan, kaki. Okay. Itu je lah sebenarnya cerita dia. Kalau nak cerita sebenarnya lagi senang kalau cerita daripada. Okay. So, maksudnya bila you tengok this one, itu tu saksi nanti, you akan nampak. You have banyak kelas. Kalau ada sayap, dia jadi flyer classes. Kalau tak tahu, kalau barang-barang hiasan, dia jadi prop classes. Okay. Kalau binatang tu 4 kaki, dia jadi quadruped. And then, kalau dia merangkak, kalau dia berenang, and kalau dia terbang. So, ini adalah 6 kelas yang berada di dalam, contoh 6 kelas yang berada di dalam ini. Okay. So, setiap kelas ni dia ada objek yang berlainan. So, katakan kalau kita tengok biped. Biped ni maksudnya berkaki. Okay. So, kita tengok dia biped. So, biped dia ada banyak objek. So, this is the object within the biped. Okay. So, it can be anything lah. It can be Alice herself, alien, bat, anything that stand on 2 feet. Okay. Stand on 2 feet. Nampak? Semuanya binatang objek yang berkaki. Okay. So, kalau kita back all class. Okay. So, kalau kita try tengok binatang yang bersayap, dia berkaki 2 tapi dia juga bersayap. Maksudnya, kenapa dia dipisahkan? Sebab dia akan ada komposit yang berlainan. Dia akan ada sayap tambahan dia. Okay. Sayap dia boleh digerakkan. Okay. And then what else? Kalau 4 kaki, kita ada banyaklah binatang lain. Okay. Termasuk fictionnya binatang. And then kalau merangkak, kita ada dua tu. Lagi. And then what else? Ini maksudnya within the class there will be an object. So within an object, kata kalau kita tengok objek the alien. Objek the alien, masukkan alien kat tengah-tengah alam. Okay. So alien ni kita tengok dia ada the composite part of the object. Dia ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki, ada muka, ada mata, ada hidung. Sampai tahap kaki. So how detail can we control the object? Sebenarnya dia dah di-built-in juga di dalam. So kita boleh tengok how detail can we go. Okay. So, kita boleh tengok kat dia punya function. Okay. So, kita tengok. Kita boleh control apa? Kita boleh dapatkan apa? Get the head, get the left ankle, get the left leg, get left elbow. Banyaklah. Okay. Sampai tahap paling kecil apa yang kita boleh. Get right thumb. Sampai ibu jari pun kita boleh control. So, this is all the composite of the object. Apa yang digabung-gabungkan untuk menjadi objek. Dan objek tu kita kategorikan berdasarkan dia punya kelas. Itulah simple explanation. Lebih detail, boleh baca. Okay, so ada soalan untuk yang itu sebelum kita mula? Okay, so dalam Alice, dalam siapa namanya? Kalau dalam 1 to 6, you all belajar sequential control structure. Okay, so dalam Alice pun basically dia berlaku dalam sequential control structure. Okay. But there are some parts, okay, ada yang kadang-kadang kita nak gerakkan dia bersama-sama. Maksudnya, contohnya macam ni lah. Okay. So, kita akan buat dia dalam do together. Okay. So, simple je. Maksudnya, katakan kalau kita ada alien di sini. So, alien and then kita ada wolf. Okay. So, alien bertemu dengan wolf ni. Okay. So, ya. Okay. So, kalau kita kata dia do together, do in order, maksudnya dia berlaku dalam urutan. Okay. So what does it mean by that? Maksudnya, katakan kalau kita buat do together. Ni do together lah. By default, everything is sequential. In do together. Okay. So apa yang kita nak buat kat sini adalah, kita buat simple je. Do together, do together.
this alien turn face to then sama macam yang hari tu lah. Yang kita sikit kan. So at the same time, okay, after that kita nak move pula ke face towards alien. So kalau kita run this one, dia akan berlaku selang-seli. Ya, turn, turn. Baik. So what happen then? You turn, you turn. Alien dulu baru. So that's what happens into together. Okay. So dia masih lagi dalam bentuk situation. Okay. So, but we can override some of the part so that it move together. So untuk movekan together, the first one, do in order, kita boleh drag dari bawah juga kalau kita nak. Okay. So kita boleh masukkan dalamnya. So kalau kita tengok, by default everything is dalam bentuk sequential, do in order. Tapi kita boleh, yang ini masih lagi dalam do in order. Okay. So maksudnya, dia masih lagi sama. So tak kisah berapa banyak body compound kita. So do in order ni kita boleh convert to do together. Tapi sebenarnya you boleh tarik dari bawah, do together. Kita pindahkan ini ke sini. Okay. I think we will solve this one. Okay. So yang ini do together. So this time, walaupun dia berlaku dalam do in order, tapi untuk dua action ni dia akan berlaku together. So what happens here? Dia akan pusing dalam masa yang sama. Nampak tak? Bersama-sama. Sehati jiwa. Okay. So that is the difference between in order and do together. Okay. Simple je. So apa kita nak buat hari ni? Tak ada apa yang nak dibuat sana. So kita tengoklah slide yang kedua. Dia ada benda yang kita nak buat. Sebab yang this one just drag sikit around lah. Okay. So dia jadi macam nampak macam okay. So kita try tengok the next slide. Oh, maybe we can go to the left. Kalau menarik. Okay. This time, let's cut that. Ini buat. Oh, tak siap lagi. If not, we just keep this one. We go to the next chapter until kita boleh buat something. Ini, oh, dia ajar step by step macam ni. Okay. Dan boleh tak saya ajar movement. Ini kamera movement betul tak? Oh, dia ajar setting dia. Okay. So hari ni kita buat setting lah. Slide. After eagle fly, finish flying, make the fly goes up to the ini yang tadi kita buat. Okay. So basically, kita sepatutnya kena bersabar lah. Dengan terus buat input output hari ni lah. Pulang. Okay. So today, saya sepatutnya kena bersabar lah. So it's okay. Okay, so let's see. So macam mana? So saya delete balik lah all this element. All this object. Reference. Delete lah. Okay. Oh, saya kena delete on ini. Delete. Nak delete dah drag kan? Okay. So, nak delete element, just click delete. Okay. Delete the what you call that? Our kita panggil dah. Our object. Okay. Saya tutup ni sekali lah. Kita start buat daripada. Please. Tak ada. Ada. Sebab saya takut dia jadi double open. Saya tak nak edit. Tak ada. Okay. Do you want to save it? Check setting dia, kita tutup dulu. Kalau dia buka dua nanti dia akan problem. Okay, hopefully everything is fine. Okay. So when you look at it, this is what happened. Okay. So the first step yang kita kena buat adalah kita kena create the world ataupun the project. Okay. So project dia dah bagilah macam mana muka dia. Kebiasaannya saya akan pakai supaya senang nampak. Okay. So I always select snow lah di sini. So text the snow. Okay. So data belakang kita akan menjadi putih lah. So you are allowed to choose others lah for your to create your own.
Okay. So when you choose your background, okay, so basically you got an empty project. Dia ada background kat sini. You can set up the scene, background. Okay, so for the starting, kita akan play around dengan my first method. Maksudnya apa sahaja kita nak buat, kita akan buat dalam my first method. So basically kita boleh katakan in at least my first method is our main option. Setakat ni. Okay. Tapi sebenarnya tak pun. So anything sebenarnya berlaku start daripada event. Maksudnya start dia at least apa dia cari method. Kita boleh redefine nak cari. Okay. So kita just follow this one. So we take my first method there. Kita kasih kurang kan. Okay. So before we start, biasanya kita akan letakkan kita punya object. Okay. So for the object, Sir, yes saya. tak boleh ke buat sekali dengan sir macam tu? Buat sekali maksudnya? Like you do then we do tu. Boleh tak ada masalah. You all nak saya stop banyak lah maksudnya. Betul? Ya. Okay. So, okay. So you all dah create your all punya world? Dah start at least? Okay. Kita buat lagi sekali kalau macam tu. List berapa lah sir? Saya jumpa banyak list. At least berapa? Kalau ikut version saya, at least 3. Okay. At least 3. List 3. So kalau dekat downloader tu by right tu hanya ada satu at least lah. Ambil at least yang apa tu without netting tu Kalau you all belum download, but it will take a while lah for you to download. Apa at least Korea ni? Oh, program ni. Okay, so you get the at least. Ambil yang simple version ni. Tak payah ambil dengan netting ataupun dengan Unity. So ambil yang this one, yang atas. Okay. So you all dah buka at least. Boleh kalau nak buat sama-sama. Okay. So I can go slow. Sebab by right actually kita dah habis. Okay. So I exit again. Okay. Saya tutup lah. Ini pun dah tak perlu. Okay. And this one. Saya suka tengok. Dan at least dia naik sampai 44%. Okay. So let's go to Alice again. So you go to your Alice. Dia akan load lah. Okay. Hopefully you all punya dah start load and so on. Okay. So bila you load je, bila you nak start project, the first thing dia akan offer kat you. Okay. Kalau you dah ada project, you can find kat system ke, your file system ke, okay. Ataupun my project ke. Okay. But if you don't have your own, yang ni kalau you nak ambil yang apa ni orang kata dah ada dengan background and so on lah. Okay. Tapi kalau saya ambil yang ni nanti you all nampak saya punya tu kelang kabut. Okay. So saya suka ambil blank state. Okay. So blank state saya pula suka ambil yang putih supaya you all nampak lah. Kalau saya ambil hijau nanti takut ada konflik ke kalau ambil Wonderland dengan warna biru lagi gelap. Okay. So you are allowed to change. Saya nak buka. Saya nak buka. Maksud nak buka? Dah install kan? Haziq? Dah install kan? Dah install belum? Dah install, kalau dah install sepatutnya, saya buka kat tepi kan. You all pergi kat A ni. Okay, kalau you scroll kat dia punya recent added program ni, by right dia ada Alice 3. Dekat dalam ni ada. Dapat tak? Okay. 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 Dah tidak ada ni. Relax. Okay. Klik So kalau kita klik, dia akan keluar lah. Dia akan load. Hopefully I answer your question. So dia akan keluar ni and then dia akan tanya dengan kita. What kind of state do you want? Okay, tengah on install. Okay. okay. So I open this drawer. So katakan, maksudnya saya dah pilih saya punya project background lah kiranya. Latar belakang. Okay. So dia akan create lah. It's okay. Okay. So this one. Kalau saya suka misalkan sikit. Tapi tak besar sangat sebab nanti kita nak drag semua kat sini. Nanti orang tak nampak apa saya nak. But after all, bila kita nak insert our object from our classes, kita kena tekan dekat edit setup. Okay. Bila tekan edit setup, so sepatutnya dia akan keluar yang by pad apa semua.
selection. Kalau you tekan edit setup now, dia akan keluar this one. Kalau nak keluar daripada ini, tekan balik edit put. Edit put. Nampak? Cuba try edit setup. Dapat tak? Alright. Okay, tekan ya. So, edit setup. Okay. So once you are here, you are given all the available classes. Maksudnya ini je lah yang ada dalam Alice pun. Apa sahaja kelas yang diberi. So kalau you tukar-tukar view pun, sebenarnya dia tunjukkan benda yang sama. Cuma cara dia groupkan tu berbeza. This one dia groupkan by classes. This one dia groupkan bagai ciri-ciri dia. Maksudnya binatang, prop. Okay. Baik. Kalau kita tengok pun, kalau kita kata binatang pun, dia akan keluar binatang yang sama lah. Cuma dia masukkan wolf kat sini instead of dekat. Sebab tu saya suka lagi pakai yang ini lah. Dia tak macam tak complicated. Dan saya biasanya demo pun pakai by text. Okay. So once you dah tengok business class, so kalau you click kat sini, you boleh tukar-tukar lah. Kalau you nak tengok balik all class kat sini, kalau you just nak orang kata nak tukar spesifik, just click kat sini, kat drop down ni. So you boleh nampak lah all the object dalam class ni. Tanpa perlu apa ni namanya school. Saya lagi suka school sebab ini kita tahu apa yang kita pilih. So as usual juga, saya sukalah Mr. Alien ni. So you boleh try. So bila you drag Mr. Alien ni, macam Mr. Alien ni dia memang default ada satu je. So dia tak tanya. Sometimes default macam kalau adult ni kan, jadi drag dia akan tanya benda lain. Nak adult kategori apa, color apa, baju apa semua boleh. Nak budak kecil ke, budak besar ke apa semua boleh. Ataupun hanya berserah pada takdir lah. Macam mana gitu. Tekan yang ni dia tukar je. Tekan yang ni dia tukar je. Kalau nak jadikan dia dah pakai diaper pula kan. Rasa macam apa namanya, Ant-Man kan. Tukar bila time travel. Okay. So saya suka pakai alien lah sebab dia tak banyak soalan. So alien lah. Kalau you nak tukar nama alien tu, boleh lah. Tapi saya suka pakai nama alien juga. Supaya tak payah fikir. So kalau you nak tukar nama dia Ahmad pun boleh. So this Ahmad. P susah pula nak sebut kan. So jadikan dia alien lah. So alien ni dia ada properties dia. Maksudnya when you create an object, it comes with the composite object. But for every object also have their own properties. Properties tu maksudnya macam berapa tinggi dia, berapa apa lagi ada. Berapa tinggi dia, di mana kedudukan dia. Okay. So first of all kita betulkan kedudukan. So kalau kita tengok ni kedudukan dia berubah-ubah. Dan you gerakkan dia posisi ni, ada location ni, koordinat dia akan berubah-ubah. So depend on where you put it. So kalau you scroll your mouse, you also can control your camera. Tapi saya tak suka control kamera sana. Sebab nanti dia akan jadi macam zoom in, zoom out ni kan. So dia macam tak nice lah bagi saya. Saya sukanya. Tapi tak salah kalau you nak. Okay. But the first thing, kalau you letak macam ni, macam orang kata apa, orang yang ada OCD dia tak suka lah. Macam suka hati dia nak letak kat mana-mana kan. Macam dia tak suka kan. So you can use the grid. Tapi dalam ni kita panggil sebagai snap. So you can click on use the snap. So dia akan keluar the grid. Maksudnya you boleh letak spesifik kat mana you nak letak. Maksudnya dia akan bagi ada line X dengan Y dia lah. Okay, so that's the first one. So kalau kita tengok yang ini, the second one. Properties yang saya suka juga. Yang lain you all text dia. Color ke opacity tu dia akan hilang lah. So this one. Saya suka tukar semua orang sama. Semua objek sama tinggi. Supaya nampak normal lah sikit. Tak adalah ini besar, ini kecil kan. So all the object saya akan setkan sebagai satu. So bila satu kita tekan itu dah tinggi. So that's the first object kita masukkan. And then kita boleh include the second object. Biasanya dia ni lah main character saya. And then second character. So bila yang ni kita boleh tengok lah dia align ke tak. So kita boleh create our second object. So second object pun tak ada apa yang saya ubah sangat.
saya hanya cuba ubah dia punya kiri. Okay, nampak? So, sekarang nampak macam smart sikit lah. Okay. So, kalau tengok kat sini, ada dua je lah. Saya pun buat dua. Saya nak buat tiga. Saya buat tiga lah. Buat tiga atau saya buat tiga, nanti you all tambah lagi. Fair lah kan? Okay. So, the next object yang saya suka pakai, arnab lah. Dia lah arnab. Okay, so, arnab, kita letak, katakan dekat sini. Boleh lah. Nanti ada 6 objek. Okay. So, kenapa ada 6 objek? Sebab kita kena ingat balik, Alice ni, dia biasa macam, kita boleh katakan dia macam animation programming. Kalau kita tengok Alice ni untuk buat apa? Sama ada untuk buat simple animation ataupun simple orang kata projectnya. Okay. So what we're going to do here is, today, yang ini pun saya tinggikan lah. Nampak rendah pula. Cukup bright ni. Okay. So apa kita nak buat hari ni simple je. Nanti you all tambah lagi 3 kan. Maksudnya letak lagi kat belakang ni, letak satu lagi. Just that. Macam kucing ni kita tanya pula. Kucing apa semua kan. Kucing kat situ. Dan ciri pura ni. Lagi satu. What's my other guy? Letak. Ini satu. Sir, macam mana nak besarkan arnab tu, sir? Nak besarkan arnab tu? Oh, okay, good question. So, you pergi dekat, klik je kat arnab tu. Kat arnab ni kan, you dapat height ni, ketinggian dia kat sini. Bila you change your object, tengok yang mana dia bulat tu kan. Okay. Kalau dia bulat dekat arnab tu, maksudnya ni tengah show the this dot bunny. Dia tengah ada dekat arnab. So, kalau you nak besarkan dia, you highlightkan dekat height dia, you masukkan 2 katakan. So, you tekan enter, nanti dia besar. Okay. So, kalau nak besarkan lagi, tekan lagi, jadikan 3. Dia besar. Okay. Tapi tak cantik lah. So, kalau nak kecilkan balik, ikutlah size mana you nak. Tekan 1 and so, maksudnya semua orang akan sama. Okay. Hopefully I answer your question. So, the next one, katakan panda lah. So, yang ini nanti play around tekan sama tinggi and so on lah. And align. Okay. So, saya hanya buat 3 je. Lepas tu saya letak je kat sini. As reference kan. Okay. So, kalau you nak alignkan dia boleh lah. Sini. Kita tengok nampak So, dia bertindih. Nampak tak? Line hijau. Line hijau ni kan. Dia ada, kalau you klik, remove kan. Nampak? Dia ada line hijau. Ke belakang. So, dia align lah. Cantik lah. Okay. And then this one pun. You boleh check dia punya align. Dan so, kita check pula. Dia ni align tak dengan kawan dia kat situ. Align. Kalau siapa ni namanya? Orang yang ada, yang suka benda kemas-kemas, seragam ni kan. Sukalah benda orang ni. Macam saya lah contohnya. Sukalah. Okay. So maksudnya kita tahu dia, apa tu namanya, line straight. Okay. So yang 2 ni saya besarkan Saya letak 2 supaya orang boleh play around lah. Maksudnya mengubah size dia. Okay. Ini pun saya letak 2. Ini saya letak. So, selain daripada saya letak 2, katakan untuk yang ni saya tunjuk lah. Opacity tu apa dia. Opacity tu maksudnya kita samarkan dia atau hilangkan dia. So, kita boleh hilangkan dia, letak je opacity kosong. Hilang lah. Tapi dia still ada kat situ. Kalau kita klik sini balik. So, kita kena klik dekat sini. Apa yang saya hilangkan ni? Overstep. Binatang apa kat situ? Bunny. Cat. So cat tu sebenarnya masih lagi berada di situ. Tapi kita tak boleh nak klik sebab kita dah hiddenkan. So kita boleh buat dia kata 50% lah. Sama tak sama macam hantu-hantu gitu kan. So kita boleh letak custom. Katakan 50% tak puas hati kan. Tak custom kata nak point tu. Kosong point dulu. Sebenarnya still ada kat situ tapi sama tak sama. Okay. Untuk 2 ni pun ada lah. Okay. At least ni dia tedious lah. Sebenarnya kita kena memang kita buat. Okay. Tuan pun kita setkan dulu. Nanti play around lah dengan this one. Okay. So, yang 3 objek kat belakang tu, nanti you edit sendiri bagi tinggi dia sama and dia ni bergerak kepada semua. Okay. So, first thing what we're going to do is so the first thing saya nak buat, apa yang kita nak buat sebenarnya in the end, alien ni as the main character dia akan bergerak kepada semua objek ni.
So as a main character dia akan ditanya soalan matematik lah. Nama ke. Kita patut buat lucu lah. Karakter. Dia tanya nama ke. Maksudnya lucu. Mungkin lah boleh kita letak lagi satu. Okay. Ni. Last one kita pakai snowman. Do you want to do a snowman? Okay. So snowman pun kita tetapkan 2. Kau. And then kita tetapkan dia punya opacity custom. Okay. So maksudnya dekat alien, alien akan pergi ke Wolf. Wolf akan tanya nama. What is your name? So alien akan jawab. My name is. So dia macam dengan alien dengan Wolf, dia berkenalan. Okay. And then bila pergi ke Bunny, okay, Bunny akan start tanya soalan tambah. And then nanti alien akan berjalan kepada siapa nama dia ni? Apa nama? Kucing ni. And then kucing akan tanya soalan tolak. Lepas dia jawab soalan tolak kucing, pergi kepada Cirupira tu. Kan? Macam orang tak orang tu kan. Yang tu dia tanya soalan darab. Panda tanya soalan bahagi. Dan alien kita suruh dia tanya soalan mobilis, soalan remainder, mencari bahagi. Okay? Maksudnya kita try all the, the arithmetic yang ada di dalam alice. Okay? So we get try the input and the output. Okay. So, okay, setakat ni okay? Everybody, are you with me? Dah ada 7 objek. Kalau dia tak hidden kan pun tak apa. Maksudnya at least ada these two lah for our manipulation. So we can figure out. Okay? Can I continue? Anybody to respond? Okay. Or should I wait? Tak ada jawapan. Boleh. Boleh So, the first thing saya nak buat, dia pusing sama. Okay, so kita boleh start edit code lah. So we go to our edit code. Okay. And then what we're going to do here is kita nak alien pusing ke arah move. Sebab dia nak berjalan kan. Kalau kita tak pusingkan dia, nanti dia akan berjalan sendiri. Katakan kita just straight away drag. Move toward. Dan move toward. Tadi. Okay. So move toward. Kita dah tahu dia nak berjalan ke arah move. Kalau kita tak pusingkan dia, dia akan berjalan sendiri lah. Dia akan berjalan macam tu. Macam hantu lah. Tak cantik lah. So apa kita nak dia buat? Okay. So this one kita boleh delete. Untuk delete ni just drag. Okay. So sebelum kita mula tu, untuk masukkan komen, double backslash ni, we just drag daripada bawah komen. Okay. And then kita boleh masukkan komen lah. Kita masukkan komen. Sir, macam mana nak masuk komen? Yes, sir. Komen kat bawah. Maksudnya sekarang you all dah pergi kepada edit code tak? Dah sampai sini tak? Saya belum lagi. Tadi kita kat sini kan? Masa kita nak masukkan objek, biasanya kita akan buat di sini. Okay? Because we can also control the properties here. So kita suka buat kat sini lah. Okay? So once you are done, you are satisfied with how many object. Kalau tak satisfied pun tak apa. You can insert later. Okay? So yang bila you nak start buat program, the first thing you should do, you should click back to edit the code. Maksudnya you klik kat bawah ni kan, kat kotak ni. Tengok ada edit code, you click the edit code. So you akan dapat balik kod-kod yang kita boleh masukkan. Okay, hopefully saya jawab ya. Okay, so nak masukkan komen ni tengok kat sudut bawah. Kat sudut bawah ni kan ada check ni. Saya letak check kat sini supaya saya tak miss bila ada yang tanya. Okay, so komen ni nampak ada komen. Ada komen kat bawah ni. Okay, tengok kat bawah ni komen. So just drag ke atas. Masukkan di dalam dia punya. So komen macam one to see juga will be ignored by compiler. Maksudnya you boleh cerita apa-apa je lah. Okay. So here we going to tell apa yang kita nak buat for this type of the program. Okay. So maksudnya saya boleh cakap lah. Okay, mula di sini. Mula. Okay. So ini permulaan untuk siapa? Antara alien ke Wolf. Nota untuk diri sendiri lah. Kiranya komen. So it can be Malay, English or anything. Okay. Okay, so the first thing, dah mula kat sini. Okay, cantik dah. Kenapa dia berklik-klik lagi? Sebab saya tak klik benda lain.
So kita click on alien. Okay. So the first thing kita nak buat, kita try dulu. Okay. Kalau kita rasa cantik, kita biarkan. Kalau rasa tak cantik, kita kita boleh edit. So the first thing I want to do is to turn the alien face toward the you. Okay. So alien, kita click on the alien, ataupun tukar kat sini. Okay. Which object you want to manipulate now? Alien. Okay. Ataupun klik je terus, alien. Okay. So dekat, tak perlu contoh. Alien, turn face. Turn face towards who? Towards the target. Our target will be, so we can drag this function, put it here. Turn face towards faham? So by putting this simple line, so what happens here is, bila you run, nampak? Dia berpusing. So alien akan menghadap ke arah, barulah cantik bila dia nak bergerak. Kan? So that's the first one. Okay. So bila dia dah bergerak ke arah move, dah pusing ke arah move, barulah dia akan berjalan ke arah. So kita akan kata move towards siapa? Ataupun move forward lah. Dia boleh choose either you nak pakai move towards ataupun move forward. Katakan awal-awal ni saya pakai move forward. So so this one, tak boleh. Saya tak boleh tunjuk contoh yang ni dulu. Okay. So awal-awal saya kena tunjuk contoh yang susah. Okay. Yang orang kata tak menarik lah cara kontrol dia. Okay. So kita turn road. Okay. Turn direction. Turn direction. Okay. So kalau kita tengok, maksudnya kita tak target siapa-siapa lah. Main pusing je kan. Okay. So kita turn direction. Kita tengok ni tangan kiri si alien. Jangan tengok dari sudut kita. Dari sudut alien ni tangan kiri dia. So alien will turn to the left. So sebanyak berapa? Katakanlah kita tak tahu. Kita ambil simple satu. Okay, kita tengok Kalau turn 1 tu maksudnya apa? Okay, turn sebanyak 1.0 tu apa maksudnya? So kalau kita kata turn sebanyak 1. So basically dia buat pusingan 365 jam. So maksudnya you kena tahulah. Kalau setengah tu maksudnya dia pusing 150 darjah. Kalau suku maksudnya 90 darjah. Okay. So maksudnya kalau katakan kita try, kalau pusing sebanyak katakan yang dah 8, kita ambil dia 8 dulu, kita tengok apa jadi. So dia pusing macam gila. Okay. So kalau kita nak slowkan dia punya pusingan boleh. So kita boleh setkan 8 pusingan ni buat dalam masa 10 saat. So dia akan pusing slow sikit lah. 1, 2, 3, sampailah 10 kali pusing. Okay. Kalau dia nak laju, jadikan duration tu kosong ataupun buang balik. Nak buang balik, macam nak buang. Terus lagi tu macam mana. Apa yang delete the duration? Remove duration. So kalau tak ada duration argument ni, ataupun you setkan it as 0, so dia akan jadi macam gasing lah. So now we know that one complete circle is equal to 1. Okay. So maksudnya kita kena terror sikit lah, 365 darjah tu. So the idea is to turn left sebanyak 90 darjah. Okay. So we turn left sebanyak 90 darjah, 90 bagi 360 maksudnya kita 1. Okay. So turn left quarterly. So tengok. Nampak? Result dia masih sama. Cuma dia tak tentulah betul tetap arah dia pusing. Tapi macam ni roughly nampak. Okay. Yang ni awal-awal saya tunjuk yang TS lah. Lepas ni saya pakai forward. Okay. The next one, kita move kan. Dia dah pusing. We want the alien to move to the alien, to the wolf. Sehampir yang boleh. Tak nak lah. Sampai bertindih. Kita nak macam depan-depan, tak depan sangat. Macam jarak dia sesuai. So we try one by one. So kita kata move direction. Okay. So once dia dah pusing, apa kita nak buat? Kita nak dia move. Katakan kita try dulu lah. Apa maksud move up? Ni kita letakkan satu juga. Tengok. So kalau kita kata move up, dia terbang. Okay. Move up. Kalau dah macam tu, dari sudut tepi kita nampak dia macam terbang. Okay. So salah. So kalau kita kata move down, dia akan pergi ke dalam tanah. Okay. So kalau move backward lah. Okay. Okay. So maksudnya kita nak dia move forward. Okay. Move ke depan. So kita try, kita setkan 1 dulu tengok. Okay. So move forward. Macam jauh lagi. So bila kita tengok jauh lagi, kita increase lagi.
This is the easiest way to do lah. Sir, Yes, saya. macam mana nak balik-balik dekat ada move toward ni semua ni? Oh, okay. Maksudnya you still lagi here You are still here. Nampak tak button kat bawah ni, edit code. Dekat sebelah chat saya ni. Okay. Nampak tak edit code? Sekejap. Kita orang tak nampak yang sebelah ni dialog chat. Edit code nampak tak? Kat sudut kanan tu. Sudut kanan dekat yang your background ni. Kat bawah si kalau macam saya ni dekat. Tapi So, saya macam punya ni. keluar perform custom setup, lepas tu tak sama macam yang tadi tu. Perform custom Mula-mula tadi. Tak sama macam ni? Tak Perform sama. custom setup maksudnya dekat mana? Sini. This one. Bukan. Where are you? This one? Yang Boleh dekat share, share. Don't worry. Share. Cuba share your screen. Let me see where are you. Cuba. Saya share screen. Cubalah hijack screen saya ni. Betul. Lucky you stop me. Saya sambung lagi. Okay, yang lain boleh try dulu You akhir lah. Cuba try. Movekan alien tu towards yourself. You move your main character, tak kisah apa-apa kalau you dah tukar, towards the first character. Your main character towards the first character untuk dia bertanya nama. Sehampir yang boleh. And then you turnkan face of your second character. Where's your screen? Share your screen. So saya tahu you kat mana. So my assumption you are here. And then you click here, something you went somewhere else. That's my assumption lah. Share your screen. Okay. Share your screen. Okay, yang lain sambung yang ni Kejap. Rapat. Okay. Tak apa, saya cakap untuk yang lain lah. So you cuba buat rapat kepada yang lain. Okay. Maksudnya macam ni kan. Kita dah 2, dia dah cantik-cantik dah. So kalau dah 2, apa kata kita try 2.5. So untuk masukkan 2.5, dia ambil custom decimal number. Maksudnya you boleh tentukan sendiri. Berapa. Okay. Yes. Macam ni you punya interface Okay. There? Okay lah tu. Betul lah ni. Make your what you call that? Your Alice to bigger. Make it bigger. Now tekan yang tu full maximize. Tekan maximize. Ni dia maximize dia. Tu, maximize sebelah pangkal kat sudut kanan atas tu. Sebelah simbol X tu ada yang kotak tu. Maximize kan dia. Stop sikit. So where are you? Oh, now you are on this ground. Okay, saya faham. Okay, ni betul lah kat sini. Cuma sekarang ni nak gerakkan siapa? Who is your main character? Who is Bubu? Bubu ke Koki? Who is Bubu? Bunny. Yeah. So if Bubu is Bunny, you have to click on the bunny first. On the Bubu, on your Bubu first. Click on Bubu. Which one is your Bubu? Koki. Ni Koki. Okay, so maksudnya your main character is Bubu lah. Click on Bubu. Bubu maybe yang kecil tu. Apa tu? Binatang apa tu? Binatang tu lah. Yang binatang macam kucing tak kucing. Maybe that's your Bubu. Betul tak? Try to click on your Bubu. Bubu tu, binatang tu. Sebelah bunny tu. Ada binatang. That one. That is your Bubu. Itu singa raya Cina tu. So who is Bubu? Okay. Sebelum tu saya tanya dulu. Who is your main character? Dalam masalah ni. Who is your main character? Who is Bubu? Oh, Bubu is Mr. Alien. Okay. Okay. So, Alien. So, sekarang you nak dia bergerak kepada siapa? Kenapa you turn left? You nak dia bergerak kepada monkey sebelah tu? Orang hutan ke apa tu? Who is your first character? Yang akan tanya, what is your name? Kepada Alien. Itu soalan dia. Who is it? So, you kena pointkan dia ke situ lah. Untuk pergerakan dia, macam tu lah. You have to keep on the alien. Yes. So, dia nak bergerak pada siapa? Who's your target? You have to know lah. Okay? Boleh ya? Cuba ya. Saya ambil balik screen-nya. Saya nak ambil balik. Saya ambil screen.
Okay. Okay, good. Yeah, hopefully I help you. Hopefully menjawablah soalannya. Okay. So now, kalau kita tengok 2.5, okey lah tu. Kan? Tapi macam mesra sangat kan. Kita letaklah 2.0 balik. Jadi ada gap sikit lah. Sebab nanti dia ada perbualannya. So dah sampai ke situ, bila dia dah dekat, barulah macam kita berjalan ke orang lah. Kalau kita jauh-jauh orang tak tulis kat kita, bila dah dekat baru orang tulis kat kita kan. So this time, kita nak, bila dia dah dekat, si Wolf ni, saya nak dia pusing pula ke arah alien tu. Barulah dia boleh berbual. Walaupun dia orang tak pakai. So Wolf, dia Wolf, will turn to his right. So turn to his right. Sebanyak berapa? 90 darjah juga. So it will be important. Okay. Kita try tengok. Turn, move, dan kita. Okay. Nampak Yang ni yang pertama. Okay. So maksudnya saya boleh letak komen kat sini ni. Habis. Okay. Untuk alien ke wolf, habis. 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 Alien ke wolf. Hari ini kita tengok movement je. Okay. So the next one, maksudnya katakan dah ada perbualan yang kita akan buat esok lah. Perbualan. Hari ni kita main move around. Okay. So perbualan dia, buat esok. Next week lah. Boleh lah. Okay. So the next one, kita buat mula yang baru lah. Maksudnya this one, saya nak mulakan pula pergerakan ke second character. Ke Bunny. Sir, Ya saya. macam mana add yang baru tu? Add siapa? Ya. Apa? Add yang baru letak tu. Mula ni. Komen ni. Yang atas mula tu, yang alien ke wolf tu. Alien ke wolf, this one. Yang ni Yang bawah. Yang habis. Bawah ni. Tu. Habis komen ni. Saja. Drag bawah ni, kat bawah ni. Tengok kat sudut bawah ni. Komen tu. Iya. Komen. Ini apa? Rasa macam mana nak bagi dia serentak Bagi dia serentak. Okey. So kalau buat nak bagi dia serentak, okey. Yang this time saya tunjuk dia serentak. Maksudnya alien akan pusing ke Bunny, Bunny pun akan pusing ke alien. Baru alien pergi ke Bunny. Nampak perbezaan dia dengan yang first one. Yang first one tadi saya buat alien pusing ke wolf, gerak ke wolf, baru wolf pusing ke alien. Okay. Ataupun untuk bagi nampak beza, saya terbalikkan dia. The original yang saya buat macam ni. Dia pusing, okay. Dia jalan, baru dia pusing. Okay. Saya terbalikkan proses dia. Saya buat dia pusing, baru dia jalan. Okay. Maksudnya mungkin tak dengar lah kot, panggil, woi! Kan? So maksudnya, apa yang saya buat sekarang, dia pusing, baru dia jalan. Okay. So since ada yang tanya, macam mana nak buat dua-dua pusing serentak? Okay. So macam mana kita nak buat dua-dua pusing serentak? And this one saya tak pakai lah. Move left, right, and so on. Okay. So this one saya akan buat gunakan based on the target. Maksudnya turn face. Okay. Or turn direction. Turn face. Orientation tu. Okay. So turn face towards. Okay. So yang ini macam mana kita nak buat? So kalau kita nak buat dia sama-sama pusing. Maksudnya dia mesti berlaku dalam do together. So kalau kita tengok kat bawah ni, kita tengok ada do in order, count, while, for each. Do in order lah. Count while each ni nanti bila kita cover repetition, if bila kita cover selection. The next one, nampak tak? Do in order. Each ini bila kita cover array lah. Yang ni next one nanti bila kita start ada variable and assignment statement. Okay, yang komen tu kat sini. Okay. So kalau you nak buat do together, something move together, you kena gunakan function do together dulu. Maksudnya do together. Mula saya tunjuk without do together. Okay. Saya biarkan dekat bawah dulu, saya tak tarik dulu. So this time saya buat dulu. Okay. The alien, after dia dah gerak ke sana apa semua, okay, dia dah done. Click on the alien. Alien, saya nak dia turn face towards Bunny. Okay. So apa akan jadi kat sini? Dia pergi ke pusing, okay, dia jalan ke wolf dan dia pusing ke Bunny. Tapi nanti kita tambah perbualan dia extra. Okay. So this one kita just play around. Ataupun you nak try terus nanti sendiri. Tapi saya akan tunjukkan demo di dalam next class lah. Okay, the next one what will happen here.
Turn face to bunny then what happen? Oh, kita nak dia turn bunny pun turn face towards rabbit. So click on the bunny, rabbit. Bunny to the rabbit. So bunny will turn face towards rabbit. Kita balikkan dia lah. Maksudnya, kalau kita tengok setakat ini. Okay, dia move, dia gerak, and then dia turn, and then dia turn. Tapi kita tak nak dia turn macam tu. Kan? Kita nak dia turn serentak. Itu yang you nak buat kan. So when you want it to happen together, you have to use the function do together. So ambil do together ni, then you redropkan, tarikkan apa yang ada tu, masukkan ke dalam do together. Macam tu. Buat tak? Okay. So once you did that, okay, kita dengar apa jadi sekarang? Dia gerak, yang ni berasingan, betul. Tapi nampak dia pusing sama-sama. Dia kita tengok again, misalkan. Okay. Dia gerak, dia pusing, dia gerak, dia pusing sama-sama. Itu yang tadi kawan you. Nampak so that's how you do together. Okay. So once you done that, okay, you juga boleh gerakkan dia lah. Orientation tu. Orientation tu. Tak tahu pakai ni. Orientation lupa tukar. Katakan kalau you lupa tukar. Okay. You nak gerak ke bunny kan? You dah tertarik daripada bunny. Boleh juga, tak ada masalah. So you just click, dah tahu nak gerak ke bunny, orientation to bunny. Tapi itu salah, you start daripada objek bunny. Okay. So instead of you tukar, delete ke apa, you can click here, you can change your object. Maksudnya you boleh kata nak gerakkan alien sebenarnya. Alien orientation to bunny. Saya pun tak tahu orientation jadi apa, saya cuba. Okay, so turn, gerak. Oh tak. Orientation menghadap arah yang sama. Okay. So it's wrong lah. Okay, so kita delete je. Kalau nak delete, simple je. Either you right click. Kalau tak ada sini pula. Okay, kalau tak ada, macam ni. Pun tak ada. Okay, dah tak ada. So you just drag dia. Okay. Ataupun you just, tak boleh. You click dia. Then you drag balik kepada instruction. Nanti keluar gambar tu apa. Dia kena delete lah. Okay. And then this one, move and orientation to. This one, position orientation. Okay, try this one So move and orientation to bunny. Ni dah salah lain sekali. So kita tukarkan menjadi alien. Try this one. Okay, move. Move orientation dia pula tak cantik. So kita nampak lah efek-efek dia sambil-sambil kita mencuba ni kan. So orientation to upright, tak ada apa. Orientation to point at, tak ada apa. Turn face dah. So nampaknya memang tak ada lah. So the closest one is kita movekan quote saja. Tapi dia akan ada masalah. Okay. So the problem is dia akan become too close. Maksudnya yang ni pun lagi sekali saya salah. Okay. So click the alien. So this one, choose the alien lah. Takut salah lagi. So bila dia move towards bunny, the problem is dia akan berdiri di atas bunny. Tu tak cantik lah. Okay. So this one, kalau kita nak cantik sikit, apa kita buat adalah sebelum kita buat this one, kita declare satu driver. Tak boleh driver lagi. So, nanti you all tertekan. Okay. So this one, kalau nak senang kita ambil this one je lah. Just copy. Ini saya tunjuk copy lah. Okay. So katakan you want the same thing. Maksudnya alien move forward. Kan? Dia dah turn face to each other. We just want it to move forward. What we can do is we just right click here, copy to the clipboard. Bila you copy to the clipboard, kat clipboard ni akan jadi putih lah kalau dah ada benda. Kalau you letak banyak-banyak, dia akan increase tu. Okay. So katakan macam kalau you tak nak pakai kan. Okay. So to copy, right click. Okay, copy. Kalau you copy lebih daripada sekali, dia akan keluar nombor lah. Maksudnya ada beberapa copy. And it will become LIFO. Last in, first out. Okay. So just click here, and then you delete. Okay, click here, and then delete. Macam ni lah. Saya tak suka clipboard saya ni penuh, sebab saya tak tahu PC dia. So just take the last one. Okay, and delete. So dia akan dua dulu, kita tengok result dia macam mana. Okay. So turn. Okay, cantik. Turn together. Okay lah tu. Not bad lah. Betul tak? Cukup lah. So the next step, you tambahkan lagi. Okay, tambahkan lagi. So saya copykan this one.
Tapi macam tak best macam dia tak ada bercakap apa-apa kan. Kenapa saya tak ni? What? Oh, ada yang tak tutup. Where is it? Oh. Okay. So saya endkan dia. Okay. Kenapa saya pakai bahasa Melayu? Untuk habis dengan mula komen ni. Supaya you tahu you boleh buat apa-apa ayat lah. Okay. So, alien ke bani. Alien ke bani. Habis. Okay. So that's the first one. Okay. So next one, what happened? Wait, Sekejap, sorry. Okay, where was I? Okay, so this one kita dah pusing. Okay, so kita tambahkan lah. Katakan kita letakkan conversation. Okay, so we just put conversation here, move here. Okay, so alien will say hello. Time yang default. And then alien, after alien say hello, and then we will say the wolf say hello. So sama juga dengan yang bawah. Okay, so this one kita ambil alien say hello. Okay, and then the wolf say hello. Okay, so kita tukarkan. The second one will be alien and bunny. Okay, so by adding these two, oh yang ni saya ambil pink. Boleh lah. Tunjukkan apa beza pink dengan say hello. Okay, so kita buang yang ini. Alamak. Okay. So this one kita ambil say alien say. How about both we do say? So this one alien say hello and then the wolf say hello. Okay. And then the alien sing. Alien sing hello. Censor. Okay. Dia keluar. Tak boleh sing. Hello. Okay. So bunny. Okay. The one sing dengan sebenarnya tak ada beza pun. Beza dia adalah macam dia jadi macam perbualan ke dia jadi bulat-bulat macam dalam komik. Dia berfikir dan that one. Okay. So this one done. Okay. So what we can do here is the type. So run this one. So dia akan kata hello. Okay, hello. Nampak? Dia jadi dot-dot. Kalau tak nampak, you can increase the time. Maksudnya, kalau you rasa macam laju sangat perbualan tu tak sempat baca kan, you nak slow down sikit, you can put the time lah. Okay. Put the time here, then you put the time here. Okay, then you put the time here, then you put the time here. Okay, so maksudnya dia akan display selama 1 saat. Kalau you nak increase, bolehlah increase. So dia akan jadikan move. Hello. Okay. Dan kata hello. Ini dia think. Fine. So dia ada one. Katakan kalau you nak komenkan, nak apa orang kata, nak delete lah, tapi tak nak delete. Maksudnya you nak test. Kalau yang ini tak ada, apa jadi? Kan? Maksudnya you nak disablekan dia lah. Macam kita komen command line lah. Kalau dalam programming kan. So what you can do is you right click here. Okay. You boleh kata, nampak tak? Is enable ni, you disablekan dulu. So untuk yang bawah ni, dia ada kat situ, tapi saya disablekan. Okay. So what happen? Bila saya disablekan, so dia tak akan buat lah. Kita tengok dia akan bergerak. Okay. Tapi dia tak bergerak. Sebab dia pusing, tapi dia tak bergerak. Sebab saya komenkan the movement and the hello. Okay. So lagi satu apa yang saya suka buat, sebab macam ni, so kalau kita komen-komen ni pula, kalau kita nak test satu-satu, nak komen satu-satu macam ni macam susah. So kita nampak ni semua dalam apa pun jadi, sebenarnya everything in the end we work dalam do in order. Ini satu-satu kan. So sebenarnya tak salah kalau you letak lagi satu do in order. So bila you letakkan semua ni dalam satu body do in order yang sama. So bila macam you tak nak buat the first one ni, jadi simple lah. You, kalau katakan you nak komenkan ni semua, what you need to do just right click, disablekan everything. So this time you tengok, dia terus pusing ke arah siapa nama benda kat belakang tu, bagi. Maksudnya ini pun kita tak payahlah komen satu-satu macam ni. Nampak? So bila kita nak pakai balik, kita kena enablekan balik satu-satu.
So katakan kalau nak senang, you put everything inside another do in order. So bila you nak komenkan this part, maksudnya you tak nak test this part, dia jadi senang. Maksudnya katakan macam sekarang. Macam sekarang mula saya tak nak test yang alien ke wolf. Saya just nak test alien ke bunny. Okay. So apa akan jadi? Dia akan pusing ke bunny gerak, tengah elok. Nampak? Dia akan jadi testing yang sama. Okay. So any question so far? Ada soalan? Ini yang penting-penting lah. Saya tunjukkan. So please try. So, Saya. minta tolong yang balik yang macam kopi tu. Kopi. Yang atas tu, yang atas tu. Yang kat atas ni. Yang ni. Bukan yang saya buat tadi. Okay. Yang baru saya buat tadi. Yang mana letak everything dalam do in order. Okay. So yang ini apa saya buat? Katakan kalau you nak saya tunjuk delete tu Katakan kalau macam you nak delete, maksudnya you kata tak naklah letak dalam do in order. Okay. You katakan you nak letak, nak tukar dulu katakan. Katakan kalau you nak tukar kepada do together. Katakan you tersalah tarik kan. You nak buat do together tapi tertarik do in order. What you can do is just right click. Okay. And then convert to do together. So dia akan tukar. Kalau you tertarik do together tapi sebenarnya you nak buat do in order pun buat benda yang sama. Just right click. Convert to do in order. Okay. Tapi katakan kalau you dah masukkan semua ni. Dah masuk 5 okey lah nak drag satu-satu. Kalau ada 50 nanti bila you all start buat projek apa semua kan. So cara mudah dia adalah you right click. Okay, and then you dissolvekan dia. Dissolvekan do in order. Maksudnya the original way lah. Okay. So apa saya buat tadi singkat. Ya. Macam mana tadi nak buat yang ada line dekat bawah ni? Ada line dekat bawah. Line apa ni? Line yang ni line simetri yang bagi dia straight elok je ni. Sebab saya delete project line baru. Okey. Yang line tu. Okey. Bagi saya habiskan yang ni dulu. Okey, boleh. Okey. Macam mana kita nak buat do in order ni? Simple je. Kat bawah ni, tengok kat bawah ni kan. Sini besar. Tak boleh. Dia fokus. Macam ni. Nampak? Yang lain. Saya boleh nampak. Okey. Kat bawah ni. Ada do in order ni. Klik kat sini. Drag dari sini. Nampak Kat bawah tu bila you drag daripada bawah ni. Cantik. Bulan ni saya. Okay. You drag dari sini, do in order, you letak. And then we just drag and drop je. Drop statement here. Dah ada kat sini. Just drag and drop. Just drag and drop. Just drag and drop. Drag and drop. Saya suka buat macam ni lah. Okay. Kadang-kadang saya suka letak sekali komen. Okay. Kenapa saya suka buat macam ni? Sebab masa saya nak test nanti, senang. Kalau saya tak perlukan dia, saya just boleh disablekan. Macam tu. So, we disable the whole part. Kalau kita nak copy ke apa, dia jadi senang. Tak perlulah kita copy line by line. Kita boleh copy the whole body. So, dia membantu kita lah pada saya. Okay. So, this one pun saya suka letak dalam. Maksudnya, kita tahu. This body compound untuk apa? Do in order ni untuk apa? So, bila saya buat macam ni, maksudnya, dia tak bergerak ke arah wolf lah. Dia akan bergerak ke arah alien. Ke arah bunny tu. Okay. Okay. Hopefully I answer that one. Okay. To enable balik, just click there. Just enable, you put the tick on. Okay. Okay. So back to your question about this grid line. Grid line ni kat atas ni. Nampak tak kat sini? Ni use snap. Kat sini use snap. So just click. Kalau you untick, tak ada line. Kalau you untick, dia hilang line ni. Okay. So kalau you nak ada line dia balik, you just use snap. So snap detail, saya pun tak pernah tekan. So maybe yang ni dia menentukan apa kata, the angle, the rotation and so on lah. Sebab pun jarak dia apa semua. 0.5 tu enough. Ya saya. Maknanya kalau macam jarak yang kita letak awal-awal tu, dia akan effect kita punya pergerakan untuk setting nanti lah dekat prosedur tu. Yes. Yes. Maksudnya dia akan berbeza-beza lah jarak dia. Maksudnya kalau you buat lain, saya buat pun lain. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk dapatkan jarak. Tapi yang itu saya tak boleh tunjuk sekarang sebab dia pakai variable. Tapi kalau you nak tengok, boleh lah. Hopefully you can catch up. Okay. So bila kalau kita nak dia output, maksudnya macam mana dia output? Macam yang ni kan, move forward ni saya tentukan jarak dia. Okay. So kalau kita tak nak pakai yang ini, saya delete lah. Ni format saya delete. Saya nak dia move forward.
macam move towards terus ke bunny. Okay. Tapi kalau saya letak dia move towards, move towards target. Okay. Saya move towards target, move to target. Okay. Kalau move to target, masalahnya adalah katakan target saya bunny. Okay. Kalau saya buat macam ni, bila saya run, okay, dia akan gerak ke sini dululah. Okay, fine. Tapi bila dia bergerak ke bunny, sebab saya tukar yang ini, dia akan berdiri atas bunny. Bertindih lah. So, not nice. Okay. So what we can do here is, I guess, okay, so kita boleh pakai variable. Maksudnya, before dia move, sebelum dia move, kita check dulu jarak dia berapa. Maksudnya, kita declare a variable, dia jadi kompleks sikit lah. Saya ingatkan nak go slow on variable kan. Tapi tak apa, boleh je. So, jarak, biasanya dalam sentimeter ada perpuluhan and so on kan. So, katakan you assume ada perpuluhan, so it will be decimal number. So, don't worry about this one. Nanti kita mungkin akan ulang balik. Especially bila kita masuk photo structure. Okay. So ambilkan decimal number sebab kita assume nombor tu tak semestinya round number. Jarak tu. Dia mungkin 2.5 cm ataupun 2.5 pixel ke apa. Okay. And then kita bagi nama dia jarak. Okay. Kita dapatkan jarak, kita bagi nama dia jarak. Okay. So ingat dia ada 5-6 rules. Yang kena ingat tak boleh pakai reservoir, tak boleh pakai start dengan nombor, simbol and so on tu lah. Sama macam 1, 2. So kita pakai je lah istilah jarak. Okay. Kenapa saya pakai bahasa Melayu macam biasa supaya you all tahu dia boleh pakai apa-apa perkataan as long as you follow the rules. Okay. So dah dapat declare. Macam tu lah cara kita declare, very simple. Declare decimal number. Decimal number ni maksudnya it can be double ataupun float. Itu kebagusan Alice ni. Dia lagi abstrakkan benda yang dah abstrak. So dia tak perlu tahu apa ke float. Dia just tahu dia nombor ada titik perpuluhan, nama dia jarak. Sekarang kita nak pakai jarak. Okay, so lepas turn phase tu, okay, so apa kita nak dia buat adalah, kita nak suruh dia dapatkan jarak. So kita kena assign jarak. Assign dia default as 0 dulu lah. Okay. So apa jarak yang kita nak adalah, kita nak jarak di antara, okay, that distance from alien, okay, that distance from alien to this one. Katakan get distance from alien to siapa? Yang kita tengah buat ni adalah alien ke bunny. So alien to bunny. Nampak tak? Kita dapatkan jarak. Okay. Kita dah declare variable jarak tadi. Value asal kosong dalam bentuk decimal number. Okay. And then kita assignkan jarak. Okay. What is our jarak? Jarak kita adalah jarak daripada this alien dengan this bunny. So kita dah dapatlah dia punya jarak. Okay. So katakan kita nak tahu apa jarak dia. Maksudnya macam nak tahu juga kan berapa jarak dia kan. So the only way nak tahu, kita kena assignkan kepada apa ni namanya, kepada mana-mana binatang karakter kita lah, objek kita untuk bercakap. Okay. So maksudnya kita boleh override hello ni, kita gantikan dia dengan empty. Empty. So kita boleh displaykan jarak kat sini. Yang ini sebenarnya saya nak buat next class supaya you relax sikit. Okay. Tapi tak apa, just for the sake of introduction lah. Okay. So bila dia bergerak, okay, so once dia dah dapatkan jarak, dia dah gerak saya rasa. Okay. Tengok. Nampak tak jarak dia berapa tadi? 3 point something. Okay. So saya tukar lah. Okay. This one. Yang ni kita tukarkan dia as hello. Sama dia hello. Yang ini kita tukar. Supaya kita boleh buat lama kat sini. Tekan dia. Empty. And then open. Yang tu biasakan diri ni okay. Paling penting adalah biasakan diri savekan ni. 2020. So this one. Dah ada jarak ni, kita buat dekat bawah. Maksudnya saya nak tunjuk dekat bawah. Kenapa saya letak dekat bawah? Supaya duration ni instead of just 1 saat, dia boleh keluar selama 10 saat. Kita boleh tengoklah berapa nombor dia. String tu cantik lah. Saya mungkin dalam kepala banyak kita. Sir, Ya saya.
yang apa macam contoh dia kata hello semua tu dia tak ada limit kan words dia. Tak ada, you boleh customizekan. You just click on the word Okay. hello, dan ni lah. You just click on the word hello, you just customizekan. You boleh cakap je lah. Hai semua. Dia dah. Hai semua. Okay sir, thank you. Enam. Tak. Tarik je. Okay. So this one you boleh letak banyak-banyak. Dia tak ada. Okay. So macam ni saya dah tukar kan. Okay. So, boleh dah. Kita tengok apa lagi. Sir, Saya. nak tanya, macam mana sir tambah yang jarak tu sir? Saya masih tak dapat. Jarak. Oh, yang declare variable decimal ni. This one. Yep. Okay. So kat bawah ni kalau you tengok, dia ada ni do in order apa semua ni, tengok variable. Kat variable ni. Nampak tak? Ni drag variable dia akan keluar. Nampak Ni. Dia third last. Last, second last, third last. Third last. Okay. So third last ni you just drag. Dia akan bagi you option lah. Jenis variable apa you nak. Nampak tak? Dia tak perlu tahu ada int, double float. Dia just bagi tahu dalam bentuk matematik. Boolean, true, false. Saya bagi contoh lagi. Ayat. Okay. Ayat ni termasuk karakter lah. Kalau single karakter pun kita assume dia ayat. Okay. Whole number, nombor bulat, which is actually integer, decimal, float ataupun double. Nombor dengan titik. So you just choose any one you like. Okay. So initialize. So biasa kita letak 0 kalau decimal. Kalau katakan you ambil integer, okay, whole number, dia akan keluar tanpa titik perpuluhan lah. So bagi je nama apa-apa asalkan memberi syarat. Tak ada reserve word and so on. Okay. Right? So untuk assign, you tak boleh assign, tarik dari sini lah. You kena tarik di bawah. Assign pula. Assign apa? Katakan you dah declare jarak, assign kan. Nanti ada banyak lah lagi option. Assign jarak ke, kalau you ada variable lain, dia akan keluar sekali lah. All the variable. Okay. Oh, saya lupa menghabiskan yang ini. So once kita dapat jarak, okay, dah dapat jarak ni and move to ni kita dah tak nak. Move to ni pun kita dah tak nak. Okay, sebab move to kita dah tahu dia akan seperti ini. Okay. So kita dah dapat jarak ni, kita boleh letak simple mathematics. Maksudnya, every time kita dapat jarak, bila kita dah tahu jarak daripada alien ke bunny tu katakan 3.5. Okay, 3.5. Ataupun mungkin orang lain buat 3.6 ke, dia masa kita punya tadi, saya punya tadi tengok 3.2 something. Dia tak fix. Kita tak fix. Maksudnya, it can be anything. Sebab kita just drag kan. Dan dia dah pusing gerak. Okay. So kita dah set kan. Tak kisah berapa jarak. Bila kita bergerak, paling dekat kita dengan seseorang adalah 1 meter. Macam COVID lah. Okay. So maksudnya, kalau yang ini jarak dia sebenarnya, kita tengok. Okay. So kita boleh tahu jarak dia, kita dah dapatkan jaraknya. Jarak antara alien dengan bunny, okay, 3.20. Maksudnya bila dia nak bergerak ke arah bunny, okay, kita nak dia sentiasa ada gap satu meter lah. Satu. Maksudnya kita nak dia minus 1. Okay. So what we can do here is kita boleh letakkan mathematical function lah kat sini. Baik tak? So kita ambil this one. Kita dah dapatkan jarak dia 3.2. Okay. And then kita nak dia minus 1. So nak sentiasa minus 1 kita letakkan math. This distance minuskan dengan 1. Kalau tadi kita tengok 3.2 kan. So this time around kita try tengok berapa jarak dia. So jarak dia akan sentiasa minus 1. So instead of 3.2 dia akan jadi 2.2. 2.2. Okay. So bila jarak dia 2.2 dia cantik lah. Maksudnya bila kita gunakan function alien ni, move towards, move to target dan berapa amount dia. Okay. Letak kat bawah ni, alien move to alien, okay, move to target which is the bunny, sebanyak jarak. Dia akan bergerak sebanyak jarak yang kita setkan tadi, 2 point. So this time, tak kisah dengan siapa-siapa pun, dia akan jadi senang. Jadi dia sentiasa cari jarak dulu baru dia sentiasa cari jarak dulu baru dia okay. So you can try the jarak one. This the jarak instead of ini. Dia tak kisah mana-mana. Which you comfortable. Ini saya tekan hello, yang ini saya tekankan jarak. Jadi you boleh. So all this saya biarkan as it is. Cuma sebabkan nanti nak pakai lagi jarak untuk yang lain kan.
So saya pindahkan the declaration dekat atas. So, kita buat declaration. Komen. So what is the declaration? Declaration ni saya pindahkan. So nanti mana-mana body compound boleh pakai lah. Kalau kita letakkan dalam, takut nanti dia conflict. Declaration yang so ini sahajanya kita perlukan. Nampak Nampak? So yang ni cantik lah. So whatever happen, dia akan better. Okay. Nampak tak? So dia mudah. Tanya hello, dia beritahu dia punya jarak berapa. Dan second ni lama. Nampak pula tunggu kan. Kita tukar kepada 3 second. Oh 3 tak ada. Kita buat 2 lah. Okay. So, ini kita fixkan. Okay. Yang ni dia auto fix. So jarak dia sudah 1, 2, 3. 1, 2. Okay. So please do for the rest. Cuba you all buat untuk yang lagi satu. Okay. Cuba try buat untuk kick lah dalam masa 15 minit. Cuba try buat untuk kick for the last 15 minit. Okay. Okay, kalau ada soalan lagi boleh tanya. Buat chat. Oh tu. So Get kat mana nak distance tu cari jarak? ambil Cara macam mana? get distance tu. Yang jarak tu Get distance. ambil dekat function. Dekat function. Dekat function. Kat function alien tu you drag daripada sini. Ada get distance to who. Between who and who. Okay. Kat mana nak cari jarak? Jarak tak cari. You kena create. Jarak you kena create. You tak boleh cari. Okay. So macam mana nak create jarak? Okay. Saya ulang lagi sekali. Okay. So you just go to down here. You tengok ada do in order apa semua. Tengok daripada belakang. 1, 2, 3 from the back. Ada perkataan variable. Variable ni just drag lah. Okay. So let's say jarak by logic anything ukuran ada titik perpuluhan lah. Macam kalau orang ke apa kan. So it will be in decimal. Okay. Kita buatlah dia punya distance. Huruf besar. Boleh je huruf besar kan? Kita buat huruf besar. Bukan ada perbezaan ni. Maksud tak kisah huruf besar. So jarak original kita setkan dia kan. Nampak? So dia keluar kat sini. So bila kita nak assign, sama juga. So bila kita nak assign, kita tak boleh drag dari sini. Tak jadi apa. Okay. Maksudnya dia boleh di-assignkan kepada sana je lah. So apa kita boleh buat? Kita ambil kat bawah ni. Second line ni tengok assign. Ni ada imperative, ciri-ciri imperative. The first one, mesti ada variable declaration. Itu yang kita buat. The second one, the variable is ada assignment statement ataupun boleh dimutate, boleh diubah-ubah. Okay. Hanya memori tu tak payah cerita lah. Okay. So kita assign itu dia yang dia cerita dalam imperative. So apa kita boleh buat? Kita buat kat sini jugalah. Betul. Terus kita buat kat bawah supaya dia tak terkeliru. So apa yang kita nak ambil nampak tak? Bila ada dua, dia akan offer dua-dua lah. Dia nak update siapa, nak assign pada siapa, nak assign pada jarak ke kepada distance. Kan? So in this case I want to assign to distance. Okay. So apa yang kita nak assign? Kita nak assign tak tahu lagi lah. Kalau kita tak tahu, always set anything, everything to kemudian baru dia fikir apa nak buat dengan distance ni. Okay. So distance ni katakan kita nak buat, kita ambil jarak lah. So distance ni sebenarnya jarak. Sebenarnya adalah jarak. Kita ambil distance sama dengan jarak. So sebenarnya tak kisah. So we can put it back here. Sebab tadi hanya saya nak tunjuk kan. So instead of pakai move towards bunny sebanyak jarak, kita juga sebab jarak pun kita dah assign ke distance, kita boleh jadikan ini sebagai distance. Tak ada betul. So by right, the end result should be there. Okay. So bila kita run, this one. So ni you all try kalau siapa yang dah faham cepat. Okay. So dia masih lagi gerak dengan jarak yang sama. Right. Okay. Oh, this is the biggest, smallest. Okay. So nampak kenapa saya suka buat macam ni? Sebab dia simple. So maksud dia simple, once sudah dapat play around dengan jarak tu. Okay. Saya tunjuk delete So bila you delete any variable, especially that the declaration part kan. Okay, you delete. So bila you delete, nampak dia akan merah. Dia akan merah kat sini sebab dia nak bagi tahu.
distance dah tak wujud. Ada error lah kiranya merah-merah ni kira maksudnya adalah error dia. Kadang-kadang dia error yang warning, kadang-kadang dia error yang berat lah. So this one kira macam error yang berat lah. So you kena tukarkan distance ni jadi jarak. So macam yang ini pun sebenarnya dia dah lost dia punya link. So yang ni kita galakkan. So yang ni program kita bebas error lah. So kenapa saya suka buat macam ni? Sebab ini lah. So kalau dah ada macam ni, dah buat cantik kan. So kalau nak buat sebenarnya the next one, saya galakkan you all drag satu lah. Tapi bila you dah terror, kenapa you suka buat macam ni nanti? Especially bila you buat projek, sebabnya ini. So why saya suka letak everything dalam body compound yang sama. This one eloknya bila dia banyak benda yang berulang. Macam ni dia berulang, benda ni sama. Pusing, gerak, pusing, gerak, pusing, gerak, cakap sikit. Kalau nak berbual pun nanti kita tambah dalam tu kan. So kenapa saya suka buat macam ni? Sebab katakan cat ni. Saya activatekan cat ni lah. So saya tukar balik dia punya opacity pada 1. So kita nampak dia dengan jelas yang saya dah terang pada dulu. Tukarkan ketinggian dia pada 1. So maksudnya sekarang after dia move kepada alien towards wolf, alien towards bunny, and then alien akan pergi kepada cat pula. So why I like to do everything inside the body compound, macam tadi dah pisahkan. So now bila dah ada semua ni, menjadi senang. So just right click, copy, bila tambah kat sini, just right. So this time kenapa saya suka komen, sebab saya tahu. So sekarang saya nak buat alien towards cat. So that's the starting, and then that's the end. So kalau kita nak tukar simple. This alien turn face towards, idea kita sekarang dia dah sampai bunny nak ke, daripada bunny nak ke cat. So tukarkan, instead of bunny, tukarkan dia kepada cat. So nama cat, chest. So chest shoot cat. Okay. So chest shoot cat pun kepada alien. So yang ini tak perlulah. Kita buang terus. Sebenarnya pendek je. Sebab yang ni kita tak pakai pun. So dapatkan jarak antara alien dengan instead of bunny, dapatkan jarak antara alien dengan cat for the second equation. So jarak dia mungkin berbeza. So move the alien towards the cat. Towards the cat, banyak jarak, and then the first one alien say hello, tak ada masalah. The second one, cat pula yang akan fikir dia punya jarak. Siap lah. So senang saya nak copy paste. Sebab tu saya suka encapsulate everything dalam body compound. Especially bila saya rasa yang ini nak pakai lagi, yang ini nak pakai lagi. So selain daripada senang kita nak buang, disable, masa kita nak testing, senang juga untuk kita copy paste bila kita ada the same similar. So this one kalau kita tengok, jarak dia akan berbeza lah. First one tak ada jarak, kita hide pun, hello. So dia move toward bunny, hello, dan dia dapatkan jarak dia 2.2. And then bila dia move to cat, dia akan say hello, cat pula dapatkan jarak dia 1.5. Nampak? Jarak dia berbeza-beza. Sebab kejauhan dia berbeza-beza kan, after minus 1. Ada lagi soalan? Saya tunjuk lah macam cara buat. Simple je. Ini ada question? Tak nampak pula saya. Dia kami. Ada lagi soalan? Sir, saya tak tahu nak buat get distance tu. Saya start kat situ. Okay. So get distance declaration, okay? Saya start dari declaration balik lah. No problem. Okay, kita 2 kali pakai. Banyak dah. Okay, tak apa. So the first thing, you declare variable. Saya tak pakai lah. Saya declare yang baru ya. So this one, first of all declare a new variable. Okay. So when you declare a new variable kan dia kita ikut konsep PDLC kan. Planning analysis design kan. So maksudnya masa you baca tu, planning you analyze tu, planning analysis design. Analysis kan, maksudnya you analyze jarak 2.5 km. 3.5, 3 apa semua kan, semua ada perpuluhan. So by right, kita akan jadikan dia dalam bentuk decimal. So maksudnya nak declare, kat bawah ni, saya nak declare variable, take the variable, put it there. Okay. So kita kata dapatkan dia dalam bentuk decimal dengan nombor. Okay. So yang ini apa kita bagi nama? Bagi nama jarak. Jadi distance lah. Jarak. Jauh. Jauh. Berapa jauh? Jauh.
Okay. So jauhnya kita setkan initially sebagai okay. So kita dah tambah satu variable lah. Okay. Hopefully okay. Okay. So the second one macam mana nak dapatkan get distance. Okay. So maksudnya this one kita nak saya edit yang lah. Yang lah ni. Katakan saya buang je lah. Ni pun saya buang. Okay. So yang bawah ni. So apa kita nak buat. So lepas kita declare jauh dia, jarak dia. Okay. So the next thing kita kena assignkan a new value dekat jauh tu. Okay. So kalau kita tak tahu apa nak, kalau kita baru nak start. Okay. So untuk assign kita tak boleh buat macam dalam C++ jauh sama dengan. Okay. So to assign kita kena gunakan drag ni. Assign. Assign apa? Sekejap lagi kita pilih. So assign. So assignkan jarak ke assignkan jauh? So sekarang kita nak manipulate jauh kan. So kita tukar assignkan jauh. Okay. So assignkan jauh sebanyak berapa? Tak tahu juga. So sama ada you letak assignkan jauh dengan value jauh. Right? Maksudnya assignkan jauh dengan value jauh. Value jauh sekarang adalah kosong. So assignkan kosong kepada jauh. So jauh masih lagi kosong. Boleh juga. Okay. Ataupun untuk lebih rasional kita kata assignkan dulu kepada 0. Sebelum kita start manipulate. Okay. So you tahu jauh ni nak mencari jarak jauh, jarak antara the gap between alien and also the cat. Okay. So to do that, okay, you go to the alien, but alien to the cat or vice versa. Okay. So kita just try code sequence dia. So alien the main character, so kita manipulate the main character. Okay. So biasanya you akan ada dekat procedure. Okay. So you go to the alien, click on the alien. Okay. So you ada pilihan kat sini, ada function ataupun procedure. So normally by default you berada dekat. So to get the get distance ni, okay, you have to go to the function. Ini adalah function lah. Function untuk alien. For the alien to find the distance between him, okay, alien, the distance between alien dengan siapa? Dengan siapa dia nak lah. To other, nampak tu? Who is the other object? What is the other object? Okay, so kita akan kata kat sini, anybody lah. So bila kita nakkan ini, get distance, the alien, the distance, towards who? Towards the body. So kita letakkan body. Tapi kalau kita biarkan macam ni, okay, the problem is dia akan bergerak. Dia akan bergerak sampai bertindih. Maksudnya jarak dia lah daripada kat mana dia berdiri dan dia berdiri. So bila dia bergerak, dia akan bergerak sampai dia bertindih. Dia bukan berhadapan. So kita nak dia bergerak, menghampiri dan jarak dia, jarak COVID, jarak 1 meter. So kita kena minus jarak dia 1 meter. Maksudnya katakan kalau dia jumpa jarak, dia kira dah jarak dia 3.5, kita nak dia tolak 1. So sepatutnya jarak dia hanya 2. Always minus. Okay. So bila kita nak buat minus, dia akan jadi matematik punya operation lah. So this one, apa kita boleh buat adalah kita edit the whole line. Maksudnya lepas dapatkan jarak, okay, use the distance result. So jangan klik object dia, klik the operation. Use the distance result as a mathematical procedure. Okay, so apa kita nak buat? We want the distance to always be minus with 1. Right? What we want to do here, the whole thing, kita nak dia. Jangan saya nak buang. Right. So apa kita nak buat? Lepas kita dah dapatkan jarak, so pergi kat arrow yang belakang ni. Okay. The whole operation get distance, jadikan dia as math. Math apa kita nak buat? Kita nak buat distance tu minus dengan 1. Dia akan keluar je. Just click. Okay. Dapat. Keluar. Good. Okay. Okay. So, saya klik kan. So by right, sekarang apa kita buat adalah kita menjadikan jarak tu dalam bentuk operasi matematik lah. Mesti orang dapatkan jarak yang daripada point dia berdiri ke point dia berdiri, kita dapatkan jarak daripada point dia berdiri and then minuskan 1. Maksudnya nanti bila dia bergerak tak dapat. Okay. So kita minuskan 1. Okay. So now, lepas dah dapatkan jarak, barulah kita movekan our alien towards our. Oh silap. Yang ni get distance towards, patutnya towards cat lah kan. Body. Tu cat. Okay. Sekarang tengah main dengan cat kan. Main cat ni. So now we move
Bila nak move, kena pergi balik kat procedure. Tengok kat procedure, tengok nak move yang mana. Move direction sahaja dengan jarak ataupun move towards target dengan jarak. So sekarang kita dah ada jarak cantik, so kita move lah towards target dengan jaraknya minus 1. So just drag this one. Okay. And pull after the kena ingat so at least sama juga dengan mana-mana language yang lain, it's in term of sequential. So pastikan dah dapat jarak baru pakailah variable jarak tu kan. So kat situ movekan aliens towards cat. Sebanyak berapa? Sebanyak bergantunglah pada jarak jauh. Itu kejauhan yang kita terima tadi, yang kita dah calculate tadi, sejauh. Okay. So jauhnya berapa apa semua. So this one nak cantik kita tukarkan juga kepada jauh. Hopefully it helps. Okay. So this one kita savekan dulu. So kita try. Nampak tak? Okay. So by right sepatutnya dia masih lagi 2 point something lah. Sebab jarak dia tak berubah. Ya. Cuma kita gunakan variable jauh. Take off variable jarak. 1 point something. So. Nampak Right tak? Ada soalan? Ada lagi soalan? Okay. Empat dah. Any Badin, any more question? Banyak. So, any other question? Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada, you all try lah. Okay. So, to try this one. Kita nak buat. Ini juga dah saya buat. Any other question? Kalau tak ada, I think that will be all lah for today. Okay, so please try. Do to the other 3 characters. Try lah. Buat 3, you all buat 3 kan. Move your character to your main character. Okay. Towards the other 3 characters. Next time, saya akan buat see in, see out dia. Komputer input dia, output. Tanya soalan matematik, dia jawab. So, dia display result. Okay. Check betul ke tidak, itu nanti kita buat. Next one. Okay. So, belajar step by step. Any other question? Ada ya? So, kalau tak ada, I think that will be all for today. Okay. So, kalau you ada ke apa, you nak saya ni, you can wait until your friend out semua. And then kita akan discuss. Dia tanya lah. Maksudnya saya akan tunggu sampai 25 orang ke apa. Kalau ada soalan, kita tanya. Kalau you all maju lah. Okay. So there we go all for today. Okay, your attendance dekat dalam chat tu. Don't forget to fill in your attendance. Okay, please try complete for the rest 3. Okay. So the rest 3 tu nanti boleh lah. Okay. Tapi saya buat modulus terus buat dekat modulus dia special sikit. Nama, saya kena tambah lagi satu. Tambah nombor. Bahagi dia special sikit and modulus tu dia special. Okay. Also it's okay. Kita try tengok lah. So that will do all for today. Thank you class. Please try. Okay. Salam.